Kentut membatalkan wuduk. Adakah perlu beristinja dahulu sebelum mengambil wuduk yang baru? Okey, ini antara persoalan. Kentut kan batal wuduk. Apa hukum tahan kentut makruh ketika di luar solat? Apa hukum menahan kentut ketika solat? Tak makruh. Tuan-puan sekalian, tengah solat terasa nak kentut. Oi, main-main je angin tu dekat pintu tu. Kan, dekat pintu tu. Faham ya maksud saya? Kita pun tahan. Aduh, sampai purple lah muka. Sampai purple. Sebab purple tak ada mana-mana mewakili warna parti kan. Jadi sebut warna purple lah. Okey, sampai purple lah muka tu. Tahan. Kemut lah juga kan. Jadi, dia macam ni. Kadang memang datang tuan-puan sekalian, memang datang pun rasa nak kentut tu. Ada orang tanya, Ustazah, kenapa bila ambil wuduk je rasa nak kentut? Kalau tak ada wuduk, tak ada pula nak kentut-kentut. Gangguan syaitan ni rajin ke? Sedap salahkan syaitan kan. Syaitan tengok jeling je. Ni dia kentut salahkan orang. Okey, itu saja tuan-puan sekalian. Tapi perasan tak? Bila kita ambil wuduk, masa itulah rasa nak kentut. Sama tak? Tuan-puan sama tak? Jadi duk kata gangguan syaitan, ada yang macam tu lah. Tuan-puan sekalian, memang betul. Hampir semualah. Okey, betul. Oh, muka jadi kuning. Kuning pun tak ada parti kan? Betul lah tu. Muka jadi kuning, tahan kentut. Sama. Kan? Okey, baik. Sebab itu, bila kita baca kajian sains tu kan, saya sebutkan nanti pensan para doktor kan. Ustazah boleh sebut. Nanti saya berlatih dulu sebut. Berlaku senangnya proses tindak balas. Macam tu sudah senang faham. Satu tindak balas kimia. Tu pun nampak bijak dah dapat sebut tu. Satu tindak balas yang bukan hanya berada, tindak balas itu bukan hanya berlaku di atas permukaan kulit. Nama pun air. Air boleh menyerap kan? Betul tak? Boleh menyerap. Tak percaya kita biar. Air boleh menyerap kan? Subhanallah. Tetapi dengan perbuatan wuduk pada anggota-anggota yang terlibat wuduk tu, bila disapu air, kan kita kan sapu, bukannya ulur ke balik. Tak kan? Kita sapu. Pergerakan tersebut memberi kesan kepada tubuh badan kita. Sama ada tindak balasnya adalah mengeluarkan toksik badan. Kan? Menyeimbangi suhu badan. Yang panas, yang sejuk jadi seimbang. Akan memberikan kesan macam-macam lah tuan-puan sekalian. Nantilah ya. Nanti saya kena baca khusus. Tapi semalam tu dah ada. Tapi saya tak jumpa lah pula. Mana yang kita keluarkan tentang kajian tu. Ketah tu semalam. Tak apa. Muslimin-muslimat mati Allah sekalian. Faham ya? Toksik badan ni keluar melalui apa? Melalui angin badan. Melalui peluh. Melalui najis. Itu toksik badan keluar. Sebab itu orang yang bersenam tu, orang yang jogging tu, dia keluar peluh tu, toksik badan keluar. Tapi kalau kita duduk bawah panas tu, yang berpeluh tu, belum tentu toksik keluar. Itu peluh yang keluar daripada tindak balas kena panas, lalu berpeluh tu. Tapi kalau berpeluh sebab jogging, sebab bersenam, itu peluh yang datang, yang keluar pada dalam, keluar toksik badan. Lepas tu toksik kita keluar melalui najis kita tu lah. Dan antara cara lain keluar melalui angin tu lah. Jadi sebab itu bila ambil wuduk terasa nak kentut tu kan. Kalau sebelum solat, kentut je lah dengan lapang dada, lepaskan je lah. Macam cinta yang tersekat, kalau tak dilepaskan, azab. Lepas bagi tahu, lega. Ditolak cerita nombor 2. Tetapi tak perlu disimpan-simpan lagi. Bahaya Ustazah ni. Kalau cinta suami orang, itu haram lah. Cinta suami orang, kita isi orang cinta suami orang, dari sudut melafazkan haram kan. Tetapi dari segi hukum dalam hati tu mencintai, bagus ni soalan ni tuan-puan sekalian. Soalan ini ada dijawab oleh Dr. Yusuf Al-Qadawi. Apa hukum seorang wanita isi orang mencintai lelaki lain? Apa hukum? Kalau lelaki tu hukum dia berbeza, tapi ni isteri orang ni. Nanti kita akan jawab dalam next session. Menarik kan? Baik. Bila kentut tu, rasa nak kentut dalam solat. Kalau sebelum solat, sunatnya kita i'adah. Lepaskanlah, jangan ditahan-tahan. Kan, ibarat cinta jugalah kan. Tapi tengoklah, nak dilepaskan tu, cinta tu halal ke tidak. Baik, tuan-puan sekalian. Kalau tengah solat, rasa nak kentut. Kita nak buat apa? Nak lepas je. Hai, alamatnya berapa kali solat lah.
Pergerakan dalam solat itu sendiri memberi kesan yang sangat bagus kepada tubuh badan. Sebab itu kan ada orang ni dia kata, ustazah, bila saya rasa je lepas ambil wuduk nak kentut, saya kentut je. Lepas tu saya ambil wuduk lagi. Lepas tu terasa lagi, saya lepas je. Lepas tu saya ambil wuduk, alhamdulillah wuduk tu boleh kekal 2-3 jam. Dan bila saya sudah biasa ustazah ambil wuduk, alhamdulillah, maksudnya dia rasa kesihatannya sangat baik, lebih baik. Dan angin tu bukan seperti selalu angin banyak keluar angin, banyak keluar angin bermaksud badan kita banyak mengumpul angin, kan tak bagus. Okey, tengah semayang terasa nak kentut, kita pun tahan nafas tu kan. Alamak, sudah terasa ni mencabar waktu rukuk ni, waktu sujud lagi mencabar ni, macam mana nak tahan ni? Sampai purple muka, sampai kuning muka. Bila tahan-tahan, tiba-tiba terasa macam antara dua, air kentut keluar ke kentut ke dalam. Betul tak tuan-puan sekalian? Kejayaan menahan kentut itu membuatkan kita rasa keliru. Kentut tu kentut ke dalam ke kentut keluar. Faham tak maksud saya? Semua melalui kan pengalaman ni. Ada waktunya kita tahan-tahan, terasa dia bergelora tu, kita confuse, dia masuk ke dalam ke dia kentut keluar. Terasa. Benda ni kena bincang ni. Sebab apa? Bila kita tak pasti, kita boleh ada penyakit was-was. Nabi SAW pernah ditanya berkenaan dengan status antara dua, kentut ke tak. Kita tak nak pula daripada rakaat kedua lagi tu confuse tu. Sebab apa? Kita tahan-tahan, lepas tu confuse. Keluar kentut ke tak? Persoalan tu daripada rakaat kedua, rakaat ketiga sampai rakaat keempat, sampai tahiyat tu. Dalam memang baca tapi dalam hati kentut ke tak. Tak boleh tuan-puan sekalian. Bila seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, bagaimana Rasulullah? Kan keliru, was-was antara kentut atau tidak. Nabi kata, apabila kamu was-was, apabila kamu rasa syak, maka falyatrahu syakku. Nabi kata kamu kena buang rasa syak. Kamu kena buang. Apa maksud tuan-puan sekalian? Baik, kalau kita dalam keadaan tak berwuduk, lepas tu kita confuse, kita syak, dah wuduk belum? Dah wuduk belum? Ini kaedah yang pertama. Dah wuduk belum? Asalnya berwuduk ke tak? Asalnya tak berwuduk. Jawapannya tak. Ambil wuduk balik. Kita kena melihat asal. Ini kaedah fiqh yang pertama, kena tengok asal dia dulu. Asal yang pertama, saya tunjuk contoh, dia confuse. Dah ambil wuduk belum? Rasa macam dah ambil. Dia pun tanya orang sebelah, awak rasa saya dah ambil wuduk belum? Tahlah, mana saya tahu. Awak nampak tak macam saya pergi tanda basah? Saya tak perasan. Kalau asalnya tidak berwuduk, datang syak, datang was-was, 50-50 wuduk ke tak? Jawapannya tak wuduk. Walaupun dia dah ambil wuduk, sebenarnya dia lupa. So pergilah ambil wuduk balik. Tapi kalau dia dah ambil wuduk, kita perempuan dah ambil wuduk, confirm, kita yakin ambil wuduk. Lalu kita tanya dengan suami, Bang, agak-agak dah batal belum wuduk saya? Entah, tanya saya pula, awak ada sentuh saya tak? Tak ada sentuh, siapa nak sentuh awak? Awak rasa saya dah kentut belum? Ya Allah, mana tahu, kan biasa awak cakna. Contohlah ya, awak nampak saya dah pergi tandas tak? Buang air ke, buang air besar, buang air kecil? Entahlah, macam tak ada kot. Kalau kita asal ada wuduk, lepas tu kita confuse, wuduk ke dah batal belum, maka ketika ini kita boleh mengambil, buang rasa syak, kita boleh ambil kita sedang berwuduk. Wuduk masih ada, walaupun sebenarnya dia terlupa, dia dah pergi tandas, apa sajalah, sebenarnya dah batal, tetapi dan dia memang tak tahulah sampai sudah ni. Maksudnya bila kita nak buat keputusan, kita tengok asal keadaan apa. Asal keadaan berwuduk, cuma confuse, batal tak lagi. Dia pun fikir-fikir, sentuh tak, pergi tandas tak, kentut tak, okey, dia pun solat. Walaupun sebenarnya dia sebenarnya ada perbuatan yang membatalkan, tapi dia lupa, sungguh-sungguh lupa, maka solatnya tetap sah. Baik, ketika dalam solat, kita dalam keadaan berwuduk, asalnya kita semayang, wuduk kita tak batal, tapi datang syak. Okey, baik. Hukum Islam, dia ada yang pertama yakin. Yakin ni apa? 100% lah. 100% yakin wuduk tak batal. Yakin, confident. Ini 100%. Yang kedua, tingkatan yang kedua selepas yakin,
Zon ni apa? Zon ni 75%. Lebih kuat rasa tak kentut. So, okey lah. Paling kuat tak kentut. Zon. Tapi 50-50 namanya syak. 50-50. Tengah-tengah. Kentut ke tak kentut? Kentut ke tak kentut? Dua-dua rasa kuat. Kemudian dia ada yang lebih rendah daripada syak, iaitu waham. Waham ni 25% lebih kuat kentut daripada tak kentut. Maaf tadi sebut kentut. Nak sebut buang angin tu panjang sikit. Kentut senang. Tuan-puan sekalian, kita bila dalam solat, kita tak boleh tipu diri kita tau. Sebenarnya memang kita bukan syak, bukan 50-50. Memang terasa betul lah benda tu keluar, angin tu keluar. Tapi buat-buat syak lah pula. Buat-buat syak. Padahal memang confirm kot rasa dia keluar. Lepas tu buat-buat tak rasa. Itu tipu diri sendiri tu. Kan tahan sampai kuning, sampai purple muka. Lepas tu terasa dia keluar. Piut. Keluar sikit. Lepas tu buat-buat tanya pula. Buat-buat. Kentut ke tak? Kentut ke tak? Tak boleh tipu diri kita. Kalau betul benda angin tu keluar, memang terasa keluar, maka kita berhenti je solat. Macam mana berhenti solat? Janganlah berhenti mengejut kan. Dah keluar tu, alah keluarlah pula dia ni. Tiba-tiba tengah semayang tu, ada adabnya bila nak keluar. Bila nak keluar, ada adab. Walaupun tengah berdiri ataupun tengah sujud ataupun tengah ni duduk sujud, keluarlah pula, mencabar kan. Sujud tu lagi mencabar. Jadi tuan-puan sekalian, kita pun duduk, kita bagi salam walaupun tengah duduk antara dua sujud. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun tengah berdiri elok, lepas tu keluar angin, kita pun Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau solat berjemaah, ada orang malu. Ustazah, solat tarawih berjemaah dalam barisan kedua, saya kentut. Lepas tu kan, kalau saya nak keluar lah waktu semayang tu, malunya, malu. Jadi, awak buat apa? Saya duduk je, tapi saya tahu solat saya dah batal. Saya dah kentut tu, tapi saya buat je pergerakan dalam solat. Tapi saya tak niat solat, saya tahu solat saya dah batal. Macam mana tu? Saya kata tak apa. Habis tu putus saf tak? Tak putus saf untuk orang solat. Sebab ada orang tak ada keyakinan nak keluar dalam saf ni. Dia rasa kalau dia keluar tu jatuhlah martabat dia, jatuhlah air muka dia. Kan nanti apalah orang kampung akan bercakap. Macam itulah kan. Faham ya? Jadi dia ikut je gerakan. Padahal habis dah keluar, dia pun ambil wuduk, dia pun solat balik. Tetapi rugilah tuan-puan sekalian. Sepatutnya dia keluar je, bagi salam, tak payah fikir malu-malu. Bagi salam, dia pergi ambil wuduk, masuk balik. Sebab dia dah terlepas solat berjemaah. Betul atau tidak? Dia dah terlepas solat berjemaah. Saja faham je. Sebab pernah lalui dah semua ni. Pernah buat juga. Macam itulah kan. Tapi rasa malu tu kan. Padahal hukum syarak tak ada apa. Kenapa kena bagi salam tu? Kalau kita keluar mengejut, kan terkejut orang kiri kanan, keluar juga dia. Ingatkan ada apalah yang berlaku kan. Dia tiba keluar. Orang tu daripada start kita keluar. Kenapa? Ada apa? Ada kenapa? Duk tanya kenapa dalam hati dia pula. Kita bagi salam elok, nampaklah kita keluar bukan ada sebab-sebab yang bahaya ke, ada lipas ke, ada apa ke. Wallahu alam ya, tuan-puan sekalian. Jadi kesimpulannya, bila kita confuse, bila kita keliru, was-was 50-50 ni. Ini kedudukan 50-50. Nabi kata, "Falyatarahu syakku." Kamu buang rasa syak, jangan fikir lagi, terus semayang. Kita tengah semayang, lepas tu kita terasa kentut ke tak. Ni 50-50 betul-betul ni. Sebab kita tahan, lepas tu kita confuse. Angin tu lepas ke dalam ke lepas keluar. Bila betul-betul syak, antara dua betul-betul, kita buang je syak tu. Tak. Ambil tak. Jangan layan bisikan tu. Ambil tak. Lepas tu fokus je semayang dengan tenang. Jangan fikir lagi. Ini dah ambil keputusan tak, tapi fikir sampai tahiyat. Kentut ke tak? Dah habis tu, tanya suami, awak rasa saya kentut tak? Saya rasa macam saya tak keluar, rasa ke dalam kot. Kejayaan tu sampai lepas ke dalam, itu satu kejayaan. Jadi apa hukumnya? Ketika solat, bila kita tahan angin, ia bukanlah perkara yang dilarang. Memanglah kita perlu tahanlah. Bila datang suatu nak membatalkan solat, cuba menahannya. Kalau dah tak dapat menahannya, maka berhentikan solat, selesaikan dulu hajat tu. Kemudian solatlah semula. Kita juga dilarang untuk memberhentikan solat dengan
Okey, dah keluar baris tinggal bau. Ustazah selama je. Okey, baik. Faham ya tuan-tuan sekalian? Kalau saya tak cakap jelas macam ni, ramai orang dalam confuse. Dia duduk bawa confuse tu. Saya dah sebut 4 tadi level. Yakin. Bila tu yakin memang tak lepas. Ada zon, dia lebih kuat kepada yakin, 75%. Kita banyak dekat syak 50-50. Lepas tu, waham ni lebih rendah pada syak 25%. Memang betul-betul keluar, tapi buat-buat yakin. Tak boleh. Kalau rendah daripada was-was, maka kita tak boleh ikut suara ni, kita kena berhenti solat. Faham muslimin-muslim?